Assalamualaikum kepada semua penonton FB Live dan Zoom Toda Academy, dan bertemu lagi kita di Visual Talk pada minggu ini. Seperti yang kita janjikan, setiap minggu kita bersama penonton untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang memilih untuk mengurak langkah. Tahniah dan terima kasih kepada yang hadir. So saya tak nak buang masa. Sebelum saya teruskan dengan tetamu jemputan kita, tengok, kita minggu ni ada nak sajikan satu video tetamu jemputan kita. Mari kita saksikan video montaj ni. #layan. Assalamualaikum, saya Iqmah Farid ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Niaga Times di atas pengiktirafan Made for the World buat syarikat Toda Fusion Sdn Bhd, dan saya ingin mengambil kesempatan merakamkan setinggi penghargaan kepada Modka Group, kepada Toda, dan juga kepada rakan-rakan saya Cik Khairul Azlan dan Cik Aizuddin di atas sokongan tiada henti. Dan ini hasil dia, kita dapat lihat di mana Toda Fusion Sdn Bhd terus bergerak secara produktif. Dan saya juga ingin mendedikasikan anugerah ini kepada semua ahli pasukan Toda Fusion Sdn Bhd yang melibatkan unit Toda Music, Toda TV dan Kotak Hitam. Jadi harapan kita agar tahun depan 2021 kita akan terus dapat bergerak dengan lebih produktif dan transformasi melalui cabaran-cabaran. Kita pun tahu yang di mana COVID-19 telah melanda negara, dan kita harap pada tahun depan kita sama-sama dapat melalui cabaran ini, dan segala perancangan strategik yang telah kita susun bersama rakan-rakan strategik baru, dan tahun 2021 kita akan lebih maju ke depan. Dan terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi pada semua yang terlibat untuk Toda Fusion Sdn Bhd.
berasal dari Kuala Lumpur dan saya membesar di Kelana Jaya, kini menetap di Shah Alam. Saya memegang lulusan Diploma in Multimedia Technology MTDC di Multimedia Academy. Okay, untuk career, kalau bercerita tentang past journey saya memulakan career saya sebagai intern di EMI Music pada tahun 2003, sebuah syarikat rakaman. Dan ketika itu saya banyak belajar dan explore about all this show business tentang syarikat rakaman, dan seterusnya sebelum saya memberi fokus pada bidang kreatif pada tahun 2005. Dan ketika itu saya berkhidmat bersama seorang producer muzik yang agak terkenal ketika itu, iaitu Mr. Buntan di Broadway Entertainment, juga sebuah syarikat rakaman. Dan ketika itu juga saya berpeluang untuk menjadi finalis Anugerah Industri Muzik 2005 AIM di bawah kategori Kudet Album Terbaik. Ketika itu AIM satu festival yang sangat kita fokuskan kerana dia satu-satunya awards yang menghargai industri ketika itu. Dan sebelum saya menyertai Media Prima pada tahun 2006 di bawah unit 3 event, dan ketika itu juga saya berpeluang dan berpengalaman untuk melibatkan diri saya di sebuah organize konsert-konsert yang berskala besar seperti Peter Pan Live in Concert, Search 25 Years Anniversary Concert di Stadium Merdeka, dan juga bekerjasama dengan Disney Winnie the Pooh Musical, melibatkan diri dengan Jom Heboh dan Carnival Mentor. Dan sedikit sebanyak ketika saya di situ, dan boleh saya katakan pengalaman saya di dalam pengurusan acara semakin berkembang. Dan seterusnya pada tahun 2007 saya menceburkan diri saya pada industri penerbitan TV, penerbitan produk TV. Dan ketika itu saya berkhidmat bersama dengan Cyberbank Productions yang Berhad, lebih melibatkan dengan penerbitan siri-siri program seperti Kids on 2, Bilikku Syurgaku, Teen Explorers, dan di situlah saya juga banyak mempelajari cara-cara penerbitan yang melibatkan dengan stesen-stesen TV. Dan itu juga antara saya punya pengalaman yang baik juga yang boleh saya katakan. Dan setelah 5 tahun saya memulakan karier saya itu daripada tahun 2003 sehinggalah ke tahun 2007 itu, pengalaman yang saya kumpulkan melalui kepelbagaian industri itu, dan saya membuat satu keputusan pada tahun 2008 untuk saya menubuhkan syarikat saya sendiri bersama beberapa sahabat-sahabat saya ketika itu yang mempunyai passion yang sangat tinggi, dan sebuah syarikat yang diberi nama Divine Studios, ya, dan berpusat di Kota Damansara ketika itu pada tahun 2008. Dan dari situ bermulalah saya punya journey sebagai usahawan yang melibatkan diri dari segi industri event management, TV production, dan juga concerts. Yes, kalau kita cakap tentang soal usahawan ni, kita tahu kita bermula daripada bawah, dan kita kita kena seimbangkan kepelbagaian dari segi perniagaan dan juga kita punya cita-cita untuk kita produce produk-produk kita. Dan sepanjang saya bersama dengan syarikat saya dan juga sahabat-sahabat saya lalu bersama mereka sepanjang 10 tahun mengendalikan kepelbagaian acara dan program, dan tentu beberapa produk saya itu sendiri memberi impact yang sangat besar pada saya, seperti konsert Deflection KL Tower ketika itu tahun 2012 bersama dengan band-band independen, dan seterusnya sebagai penerbit di konsert Keajaiban Cinta Datuk Rosa Istana Budaya. Itu antara yang paling, bagi saya antara paling critical, paling memberi cabaran yang tinggi bagi saya ketika itu. Dan seterusnya juga saya terus dengan konsert di Raja Pahang di Istana Budaya, selaku penerbit juga di situ. Dan ini antara pengalaman yang saya rasa sangat berharga buat saya, kerana ketika itu untuk menerbitkan sesebuah konsert yang berskala besar di Istana Budaya bukanlah satu perkara yang mudah, dan banyak liku-liku dia yang kita perlu lalu. Okay. Dan along the way itu juga, kalau kita bercerita tentang soal konteks TV production ni, saya juga berpeluang untuk menerbitkan beberapa produk video. Sebagai contohnya
saya berpeluang menjadi pengarah untuk World Cup Asian Paintball Langkawi. Juga menerbitkan KL Tower Base Jump commercial TV product for AXN ketika itu, dan itu antara pelibatan saya dengan produksi global. Dan seterusnya menjadi pengarah untuk Petronas Switch for Extra Road Challenge. Ini juga antara program-program yang bagi saya banyak memberi cabaran bagi saya, kerana dia bukanlah melibatkan satu kerjasama pasukan yang kecil, tapi melibatkan skala yang besar, dan ini sedikit sebanyak yang banyak mengajar saya dan banyak memberi impact dalam perjalanan karier saya. Dan kalau kita bercakap tentang sekarang ni current journey saya berkongsi sedikit sebanyak apabila saya melibatkan diri saya bersama dengan Jenama Todak ni, Jenama Todak pada pertengahan tahun 2018 ketika itu, bagi penerbitan sebuah festival e-sports terbesar di Malaysia. Dan sudah tentu tu satunya, ketika itu industri e-sports ni boleh saya katakan baru. Bukanlah terlalu lama di negara kita. Mungkin di luar mungkin dah lama, cuma di negara kita ni mungkin ketika itu baru bertapak dan baru kita explore cara penganjurannya. Dan apabila kita bercita-cita untuk produce Todak Festival ni, yang kita namakan Todak Festival, satu tanggungjawab yang sangat besar bagi saya untuk saya selaraskan dengan team production dan juga keseluruhan pasukan saya ketika itu yang banyak membantu saya. Dan ketika itu kita juga sertakan sekali dengan konsert eksklusif bersama Hujan dan Masdo. Dan untuk menyatukan dua industri yang berbeza ni, yes, bukanlah satu perkara yang mudah, tapi alhamdulillah ketika itu kita berjaya untuk menganjurkan dengan jayanya Todak Fest 2019. Dan di situlah bermulanya fokus saya pada jenama Todak, dan kita membuat keputusan untuk penubuhan syarikat iaitu Todak Fusion Sdn Bhd ketika awal tahun 2019 dengan memberi khusus pada show business, record label, event management dan TV production. Dan sudah tentu apabila bila saya bercerita tentang penubuhan syarikat Todak Fusion ni, saya memberi tumpuan kepada 3 produk utama saya ketika ini, iaitu Todak Music sebagai sebuah syarikat rakaman, Todak TV sebagai TV production, dan juga Kotak Hitam iaitu represent saya punya event management lah di bawah pengurusan acara, iaitu topik yang kita akan kongsikan pada hari ini. Dan fokus saya juga adalah lebih kepada mencari peluang untuk memberi peluang kepada anak-anak muda, belia-belia muda kita dalam 3 industri ini yang berkait rapat, dengan membuka lebih banyak peluang pekerjaan, dan juga bagi saya dia lebih memberi satu praktikal yang terbaik pada mereka, pengalaman itu sendiri, kerana bagi saya tanpa satu praktikal ini kita mungkin tak dapat mengasah skill anak-anak muda ni. Dan juga saya sudah pasti saya akan memfokuskan pada keseimbangan pelaburan syarikat untuk menghasilkan produk-produk yang terbaik di bawah Todak Fusion Sdn Bhd. Jadi ini antara sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan antara perjalanan karier saya sepanjang daripada tahun 2003 dulu sehinggalah kini. Dan apa yang boleh saya sampaikan, pengalaman-pengalaman ini sangat berharga buat saya untuk saya terus memberikan fokus pada industri kita ini, walaupun sekarang ni kita pun sedar sedikit sebanyak terkesan daripada pandemik COVID-19. Jadi untuk setakat ini saya cerita dahulu, saya kongsikan dulu sedikit sebanyak latar belakang saya, dan saya serahkan semula kepada Mr. MC kita, Cik Bani. Terima kasih kepada Encik Iqmal. Okay, Todak Academy sekarang ni bersama dengan Encik Iqmal di screen live kita. Okay, kalau korang nampak sekarang ni, nampak tak kita ni berada dekat studio sekarang ni. Baiklah, terima kasih Encik Iqmal sekali lagi. Pengenalan sebentar tadi sangat-sangat orang kata padat. Sampaikan saya sendiri, oh wow, ini adalah orang yang di sebalik daripada kejayaan Todak selama ni daripada awal. Okay, terima kasih Encik Iqmal sekali lagi kerana meluangkan masa bersama-sama dengan Todak Academy pada hari inilah. Okay,
perjalanan karier yang saya boleh katakan sangat banyak kan, yang dah dirasai, yang dah dialami, orang kata jatuh dan bangun kan. Dan Betul. sebenarnya benda ni sebenarnya boleh dijadikan inspirasi kepada semua orang kat luar sana. InsyaAllah InsyaAllah, Alright. insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, so sekarang ni kita ada penonton di FB dan Zoom. Boleh lambai-lambai sikit Encik Iqmal. Okay. Okay. Lambai-lambai sikit. Terima kasih kepada penonton-penonton kita yang berada di FB dan Zoom sekarang ni. Okay. Kalau korang semua ada apa-apa pertanyaan, korang boleh type terus dekat ruangan komen di FB dan juga dekat Zoom. Kita terus akan pick up terus mana yang kita sempat nak pick up lah ya. Baiklah. Sekarang back to the session kita pada hari ni, di mana orang kata industri ni sangat-sangat orang kata nak kata tenat pun tak juga. Sebenarnya dia depends kepada penganjur tu sendiri. Kalau sekiranya dia follow kata perkembangan teknologi dan dia boleh buat sebenarnya. Betul tak? Okay. So saya boleh anggap beberapa peratus daripada produksi dan event company ni dia tak boleh nak beroperasi, which is banyak halangan-halangan daripada orang kata untuk PKP sekarang ni kita tak boleh berada dalam amount yang ramai kan. Amount yang ramai termasuklah wedding sangat-sangat terkesan betul. Kalau tak sebelum ni every week event and production management memang mereka sangat-sangat orang kata rezeki mereka setiap hujung minggu. Itu belum termasuk lagi festival-festival yang orang kata yang ada kan, festival, TV show and everything semua. So sekarang ni mereka sangat-sangat terkesan. So benda ni kita nak bagi tahu dekat orang luar sana, which is dia mungkin ada keinginan nak menceburi dalam bidang event and production ni. Sekarang ni kita nak bagi tahu kat dia yang event production management ni boleh beroperasi walaupun secara pandemik sekarang ni. Okay. Baiklah. Kita teruskan perbincangan kita directly ya. Kita terus bincang. Boleh. Okay, kita teruskan. Alright. Boleh Okay. Boleh. Yang ni perasan untuk kepada semua yang nak menceburi dalam bidang event and production ya. Apa kelebihan menceburi bidang event and production management ni? Sebab bila kita katakan event production management, even acara yang kecil-kecil pun kita consider kita boleh buat. Cumanya yang besar tu macam mana? Apa kepentingan dia nak kena belajar ataupun nak kena cari ilmu dalam event production management ni? Silakan Cik Iqbal. Okey, pada pandangan saya lah, melalui pengalaman saya sendiri di mana kalau ikutkan saya punya background ni pun sebenarnya datang daripada multimedia. Okay? Bukanlah datang khususnya pada pengurusan acara. Tapi apa yang membawa saya terus ke bidang ini? Kerana saya boleh katakan dekat sini di mana bidang ini adalah satu-satunya bidang yang menyalur kepelbagaian pengetahuan industri dalam pada satu masa yang sama. Kerana apabila kita bercerita tentang pengurusan acara, dia melibatkan kepelbagaian department, kepelbagaian unit dalam satu penganjuran tu kan. Kalau kita katakan tentang pengurusannya, kita bercerita tentang soal produksi, kita bercerita tentang soal kreatif. Okay. Jadi bidang ini adalah satu-satunya bidang yang membawa kita untuk melihat sesuatu perkara tu dari satu perspektif Recording in progress. Okay. Jadi di situ juga ketika saya mula menceburkan diri ini yang menarik minat saya sebenarnya. Kerana ketika itu kita hunger kan, kita rasa kita memerlukan pelbagai ilmu untuk kita dari segi kita nak menerbitkan sesuatu, tidak kira sama ada ia konteks kreatif ataupun konteks produksi atau apa saja. Tapi satu-satunya bidang yang menggabungkan kepelbagaian ni adalah bidang pengurusan acara. Jadi di sinilah saya nampak satunya platform yang boleh saya menimba pelbagai ilmu daripada kepelbagaian unit ini. Apabila kita bersama dengan pasukan pengurusan, jadi di situ kita tahu di sini bagaimana cara dia menyusun atur plan ataupun menyusun atur dia punya running order dia, bagaimana, apa kepentingan dia, konflik dia di mana. Dan apabila kita duduk pula bersama dengan pasukan produksi, lain pula konfliknya. Kerana dia dah melibatkan muzik, dia dah melibatkan sistem pencahayaan, sistem pentas. Jadi dekat situ sebagai apa kita kata orang yang ingin mempelajari ni kan, kita rasa macam wow, this is very huge knowledge that akan kita boleh terima.
Alright? Jadi ini yang membuatkan saya pada awalnya dahulu pun saya tertarik dengan bidang pengurusan acara ini, walaupun pada asalnya saya khusus pada multimedia, hanya mengkhususkan pada kita bercakap pada post production lah. Dan apa kalau kita cerita kelebihan dia sendiri, kelebihan ni sendiri adalah dari segi kita punya pemikiran kritikal kita. Saya boleh panggilkan dia sebagai 360 thinking lah, 360 angle ni, bagaimana kita melihat satu perspektif. Dan bagi saya 3 perkara asas yang paling penting adalah kreatif, konflik dan kesan ni. Bagaimana secara kreatif kita berfikir untuk kita menganjurkan sesuatu perkara itu. Bagaimana, apa konflik pula yang akan berlaku di dalam, maksudnya kita tidak boleh memandang rendah pada apa saja kemungkinan yang akan berlaku. Dan yang ketiganya sudah tentulah kesan pada sesuatu penganjuran acara itu sendiri. Jadi untuk kita, ini antara saya punya berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi apa yang saya boleh bercerita tentang kelebihan apabila kita menceburi bidang event ni adalah kita akan lebih mengetahui asas aliran sesuatu produk itu dari kepelbagaian perspektif dan juga kesan dia. Ini kelebihan. Sebenarnya kalau kita kirakan event management, dia sebenarnya terpalit pada kita punya konteks kehidupan seharian kita. Okay. Apabila kita melatih diri kita ni melihat sesuatu perkara tu secara 360, okay. Tak kira kalau kita keluar, kalau kita walaupun kita nak buat satu perkara di rumah ni, contohnya like macam a birthday party. Semua birthday party, anak kita ada birthday, kita nak menganjurkan birthday anak kita walaupun kita nampak dia sangat kecil. Okay. Bagi kita siapa-siapa pun boleh anjurkan birthday party. Untuk anak ataupun untuk keluarga, ahli keluarga. Tapi apa first thing first yang kita kena pandang pada bila kita cakap kita nak anjurkan birthday party tu? For sure ni dengan keknya, okay, dengan hadiahnya, bagaimana, pukul berapa. Automatically kita jump balik pada yang kita cakap pemikiran kritikal. 360 tu kan. That's where kelebihan di dalam bidang ini apabila kita berjaya mengasah cara pemikiran kita di situ, dia akan apply automatically pada apa saja yang kita buat. Ni antara kelebihan bidang ini, dalam bidang event ini, termasuklah produksi ini. Dan sedikit sebanyak for sure bagi saya, apa yang saya boleh kongsikan juga adalah dari segi apabila seseorang tu menceburkan diri ini, perlulah dia pun mengetahui asasnya dahulu, asas pada bidang ini. Kerana kalau Bani cakap tadi tu, dia melibatkan event dan production management kan. So kalau kita cerita tentang event tu kita cerita tentang perisiannya kan, kita cerita tentang atur caranya. Tapi bila kita cerita tentang production management ni, that one is another context dah. Bukan semua orang juga boleh memahami apa itu produksi. Kadang-kadang kita tak faham terms dia, bagaimana, apa layout dia, apa function dia. Okay, jadi ini yang bagi saya, bagaimana sekalipun untuk kita memilih bidang ini, pertama yang kita perlu tahu betul-betul adalah asasnya dahulu tentang aliran bidang ini dan apa peranan dan kepentingan unit di dalam itu, supaya kita tahu di mana kedudukan kita, di mana minat kita. Kan kadang-kadang kita bermain dengan unit-unit yang kecil, kita bermula dengan unit-unit yang kecil, dan sedikit sebanyak benda tu akan lebih membesar dan kita dah mula start ada pengetahuan sedikit. Kita tengok orang ini dia berilmu dekat bahagian kreatif dan kita tengok begini cara proses kreatifnya. Kan kita tengok bahagian produksinya, dengan peralatannya, begini cara peralatannya, at least sedikit sebanyak asas itu kita tahu, baru mudah untuk kita memandang segala perspektif. Jangan ambil mudah. Itu bagi saya. Jangan ambil mudah setiap apa yang ada di dalam bidang itu tersendiri. Dan yang terakhirnya sudah tentulah saya bercerita tentang networking. Okay? Networking pelbagaian industri ini. Kalau kita cerita tentang kelebihan kan, kerana penganjuran acara ni dan juga production management ni akan melibatkan dengan seluruh sektor industri. Okay? Dengan kepelbagaian cita rasa produk tu. Contoh, ada company, ada syarikat approach dia nak buat birthday, syarikat ni oil and gas. Ada syarikat yang datang pada nature background lain pula, dia datang mungkin daripada company yang buat manufacturing, perkilangan. Ada company yang jadi di situ sebenarnya semakin kita menceburkan diri kita dengan kepelbagaian sektor ni,
kita sebenarnya membuka pintu networking kita dengan lebih luas. Automatically juga dia melahirkan kita punya cara perspektif kita, pandangan kita pada setiap industri itu. So ini sebenarnya sedikit sebanyak membantu apabila kita nak berfikir secara kreatif dari segi penganjuran sesebuah produk itu. Ini antara kelebihan yang saya boleh sampaikan pada Bani. Perkongsian lah apa pengalaman saya sendiri lah. Semua actually Cik Iqmal, semua orang boleh buat event, cumanya nak membezakan dia adalah pengalaman tu sendiri. Event kecil, event besar, pengalaman dia sangat-sangat berbeza. Sebab apa? Isu yang akan datang pun mungkin berlainan. Betul. Kelebihan yang akan datang pun lain juga. So daripada situ kita akan develop kita punya pengalaman daripada situlah. Okay, so daripada apa yang Cik Iqmal dah kongsikan tadi, saya percaya yang di mana setiap ilmu ataupun setiap apa yang kita nak buat, kita kena back to basic balik. Kita tak boleh jump to the satu benda yang terus besar, is it? Betul. Kadang-kadang kalau cerita Bani bercerita tentang seseorang tu nak menceburkan bidang tu, kena back to basic kan. Okay. Saya juga sebenarnya berpegang pada prinsip itu. Okay. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah individu ini dia mendapat peluang yang apa orang cakap tak dirancang. Okay. Contohnya tiba-tiba dia dapat satu peluang ini untuk melibatkan diri dengan satu pasukan yang tiba-tiba terus ke arah satu skala yang besar. Okay. Jadi dia pun tak nak lepaskan peluang. Betul kan? Dia tak nak lepaskan peluang dia sebab bagi dia ini adalah opportunity dia. Opportunity untuk melibatkan diri dia dengan satu pasukan yang profesional mungkin. Okay. Tapi sekiranya dia pun tak ada satu asas tu. Macam kita cakap tu, asas dia tu dulu, dan mungkin susah juga dia nak blend. Okay. Tapi kalau kita nak bercerita tentang apa orang cakap, kita bermula daripada bawah. Betul. Saya sendiri selalu menasihati pada kalau klik-klik saya pun, kalau saya sharing session adalah supaya kita tidak bypass proses pengalaman itu sangat penting, kerana apa yang mengajar kita itu adalah konflik, bukan pada keraian tu tau. Apabila kita meraihkan event tu berjaya kan, sebenarnya berjaya tu yes, benda yang kita raikan, tapi sebenarnya yang mengajar kita adalah konflik itu, apa yang berlaku di dalam perjalanan event itu. Jadi kalau kita cerita tentang perlu back to basic tu, kena ada keseimbangan juga kadang-kadang dengan peluang-peluang yang datang itu. So asalkan kita tahu apa yang kita lakukan, ini yang paling penting. Kita tahu di mana kita berada, kita tahu apa function everyone itu, apa function every unit itu, dan sedikit sebanyak dia akan membolehkan kita terus ke depan. Tapi dengan syarat lah, janganlah kita ni terus jump, ada saya jujur, saya bercerita dekat sini, saya jumpa ramai, okay, ramai juga orang-orang muda ni yang terus jump into satu line of penerbitan, okay, tanpa melalui konflik-konflik yang utama ni. Jadi bila apa yang masalah di situ adalah apabila mereka berhadapan dengan konflik ni, they cannot tackle. Okay. Dan kita pun tahu event industri ni adalah satu bidang yang mempunyai sedikit tekanan dia yang sedikit tinggi. Okay. Dengan kita bermain dengan timeline, kita bermain dengan deadline, kita bermain dengan tenaga produksi. So industri ni saya boleh gambarkan sebagai satu industri yang sedikit keras lah kalau dari segi flow-nya. Tapi sekiranya kita berjaya mengawal untuk kita melihat setiap konflik itu dan kita tahu bagaimana cara mencari solusi bagi konflik itu, dan insyaAllah bagi saya benda itu akan smooth. Tapi balik kepada topik asas dia adalah pengetahuan yang pada poin saya tadi tu adalah asas aliran tu. Tak kira peluang. Kalau kita nak cakap kena back to basic, kadang-kadang rugi pula kan. Kadang-kadang tiba-tiba lah Bani dapat peluang. Jadi berpeluang dapat menerbitkan satu program bersama dengan company A atau projek-projek tinggi kan. Tiba-tiba kita tak boleh cik, saya nak bermula pada cable crew. Takkan kita nak begitu pula kan. Tapi ini maksud saya tu, kadang-kadang apa tawaran-tawaran atau peluang-peluang yang datang pada kita ni dia very subjektif. Cuma asalkan kita tahu asas kita tu di mana,
okay, bagi memudahkan apa pekerjaan atau apa proses yang kita akan lakukan itu sudah cukup. Jangan sampai kita membuat satu perkara yang kita sebenarnya pun tak tahu apa asas dia. Dan kena percaya apabila kita lead ni, kita akan mempengaruhi keputusan sesebuah konflik tu kan. Dan bila kita buat satu keputusan yang sebenarnya orang ni tak pernah berpengalaman kat konflik tu, result dia sebaliknya, dan ni akan memberi kesan yang sangat besar pada seluruh pasukan. Sangat besar. Yes, betul. So apa-apa macam contoh kita nak lead ataupun kita nak buat satu benda ni, keputusan yang kita buat tu mungkin akan memberikan impak kepada banyak apa orang kata, banyak department ataupun banyak sektor-sektor yang lain yang bekerja dengan kita kan. Betul. So yang membezakan kita boleh manage ataupun tak isu tu adalah daripada segi kita asas kita, apa yang experience yang kita dah lalui dan sebagainya lah, kan, betul tak? Betul. Setuju. Sedikit sebenarnya begitulah cerita dia. Tapi yalah, macam kita cakap lah kan, tanpa pengalaman pun kita pun takkan lalu apa konflik-konflik itu kan. Jadi pelbagai perspektif yang kita boleh cuba di situ. Cumanya pada apa kita cakap, rumusan daripada cerita ini adalah penting untuk mengetahui asas utama bidang itu supaya kita tak sesat. Ni yang paling penting. Yang tak sesat tu. Supaya kita tak sesat kan. Malu bertanya sesat jalan gitu. Okey, baik. Okey, sebelum kita rasanya ada soalan yang kita nak tanyakan, yang saya kata tadi kita dah bincangkan sekali. Dan kita kita berehat sebentar untuk kita tengok video tour Todak Academy. Okey, #layan dulu. Ya, kembali semula kita di Virtual Talk Virtual Talk pada minggu ini untuk Professional Certificate Event and Production Management. Okey, seperti yang anda lihat di video tadi, kita ada banyak program-program yang kita sediakan di Todak Academy. Jangan lupa untuk mana yang berminat boleh berdaftar dengan kita, okey. So dekat ruangan komen tu kita dah sediakan link untuk pendaftaran ataupun ada pertanyaan sebarang program yang kita adakan di Todak Academy. Baiklah, kita kejap lagi kita akan teruskan dengan soalan-soalan kita, which is soalan yang seterusnya ni lebih kepada orang kata sekarang ni kita berada di dalam konflik COVID-19. Ada yang
orang yang buat event and then production secara fizikal ni dia terjejas Dia terjejas Encik Iqmal. Tapi ada certain company yang boleh teruskan di mana mereka ikut perkembangan teknologi yang ada sekarang. Apa pendapat Encik Iqmal berkenaan dengan perkembangan teknologi sekarang ni yang kita boleh orang kata kita wajib ikuti supaya kita boleh berada di dalam industri ni lagi relevan walaupun tutup secara fizikal. Apa pendapat Encik Iqmal? Perkembangan sudah tentu kita semua, saya rasa bukan saja industri penganjuran acara ataupun event management lah, okay? Bukan event management saja yang terkesan dengan COVID-19, dan kesemua industri sektor ekonomi dekat Malaysia ni akan terkesan kerana bukanlah satu perkara, bukan isu yang kecil COVID-19 ni. Jadi kalau kita bercerita tentang konteks bidang event sendiri, yang tentu sebenarnya event ini adalah sasaran dia adalah pada pengunjung. Okay. Sasaran kita menganjurkan acara ni adalah dengan pelibatan pengunjung. So bila kita tak dapat nak berjalan, yang paling terkesan sekali adalah kepada pembekal sebenarnya. Okay. Kerana kalau kita bercerita tentang soal pengurusan ini, okay, soal pengurusan ini, mereka ini mungkin ada yang dah terlatih dari segi melihat sesuatu konflik itu secara 360. Masa saya cakap tadi asas di awal tu kan. So kita ni daripada awal mungkin ada yang dah pengalaman 5 tahun atau 6 tahun dari segi menganjurkan acara ni. Kita dah melalui kepelbagaian konflik ketika penganjuran itu sendiri sebelum ini. Jadi apabila berlaku sesuatu konflik yang memang menghadkan terus, kita tidak boleh keluar. Jadi kelebihan bagi mereka ini adalah mungkin mereka masih mampu untuk memikirkan secara 360 bagaimana cara untuk kita transformkan sesuatu penganjuran acara ini melalui teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Okay? Tetapi untuk bagi pengusaha-pengusaha pembekal peralatan produksi ni yang kita khususkan mereka ni kira one off business lah kita cakap. Mereka ni memang membekal dan tidak terlibat dengan sebarang pengurusan atau penerbitan. Ini sangat memberi kesan. Okay? Kerana sudah kita tahu kalau produksi ni melibatkan peralatan-peralatan yang besar di dalam satu penganjuran. Jadi mereka dengan store-nya, dengan barang-barang tidak boleh keluar. Sudah tentu mereka ni antara yang paling kita rasa tinggilah dia punya cabaran. Jadi ada pro and con dia kalau dari segi pandangan saya yang berlaku sekarang ini. Pertamanya adalah dengan teknologi. Dia mengajar kita sebenarnya. Dia mengajar kita untuk kita mula mengadaptasikan, mula menerima dengan kepelbagaian teknologi yang ada di platform online. Untuk kita mula kita serasikan, kita tengok bagaimana cara penganjuran sesebuah acara itu dengan satu-satunya platform yang ada adalah online. Jadi ini sebenarnya kita panggil transformasi bagi orang-orang yang bagi pengusaha-pengusaha terutama pengusaha-pengusaha atau penganjur-penganjur yang sebelum ini memang melibatkan diri secara fizikal di ground. Okay. Tapi apa yang saya boleh katakan bukanlah kesemuanya mampu. Ini adalah konflik utamanya. Kerana transformasi teknologi sekarang ini adalah lebih mudah diterap di golongan belia. Di golongan belia kerana mereka ini dah terdedah dengan kepelbagaian teknologi sekarang ni di platform sama ada di apps ataupun teknologi di website untuk kita buat sesuatu penganjuran. Jadi pada mereka-mereka pula mereka-mereka yang senior ini yang mungkin pengalaman mereka like more than 10 years ni, mereka akan terkesan kerana mereka perlu melalui untuk adapt tu tau. Untuk adapt ni. Dan fasa adapt ni bukanlah satu fasa yang mudah. Kerana dia akan ambil masa kan. Dia akan ambil masa untuk kita nak neutralkan keadaan, kita nak memahami dulu dia punya keberkesanan dia. Apa sebelum ni kita tahu bila kita buat satu penganjuran, kita menilai dari segi perspektif penganjuran tu sendiri dekat fizikal, kehadiran penonton, kemeriahan penonton. Dekat situ kita lihat impact dia kan. Tapi kalau dari segi digital pula, kita tengok dah berubah pula analisis dia kan.
Kita boleh lihat dari segi penglibatan numbers of viewers tu yang secara online. Jadi dua perkara ini adalah satu perkara yang boleh saya katakan bukanlah satu perkara yang mudah bagi pengusaha-pengusaha acara yang lain atau penganjur-penganjur acara yang lain untuk transform. Tetapi ini adalah satu perkara yang perlu sekarang. Ini yang saya kena tekankan, perkara yang perlu sekarang bagi kesemua penganjur ataupun pengusaha untuk mula melibatkan diri dengan transformasi ini, untuk mula menerima, untuk menerima perubahan new normal ini dari segi penganjuran sesuatu acara. Dan saya boleh lihat sekarang kebanyakan syarikat-syarikat ataupun jenama-jenama kita boleh yang melibatkan diri sudah mula boleh menerima perubahan ini sebagai satu perniagaan. Kalau dulu kita susah nak explain, kita nak buat event, nak menganjurkan acara, bila nak buat macam mana? Online. Klien pun sometimes macam how to do that? See, benda ni satu perkara yang kritikal untuk kita sebenarnya, untuk kita nak explain in details apa keberkesanan dia, bagaimana dia dijalankan. Ni satu perkara yang lain. Jadi tapi macam saya cakap tadi, pandangan saya sendiri, ini adalah satu keperluan sekarang untuk semua pengusaha dan juga penganjur yang melibatkan dari segi penganjuran acara ni untuk mula menceburkan diri dengan transformasi digital ni. Kerana kita, ini satu-satunya antara ruang dan peluang yang ada untuk, ialah kita bercerita dari segi konteks perniagaan, untuk meneruskan perniagaan tu satu perkara. Untuk meneruskan passion masing-masing tu pun tu another konteks. Ada yang konteks passion tu masih tinggi tapi dah kita pun tersekat dengan pelbagai masalah kewangan, tak boleh meniaga, tak ada modal dan sebagainya. Ini kesannya sangat tinggi. Jadi mungkin sebenarnya ruang platform online ni adalah satu-satunya platform ataupun industri baru untuk mereka ceburi dan mula untuk mempelajari. Dan saya, ialah kalau kita berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain yang sebagai penerbit dalam penganjur ialah geng producer ni kan, line of producers, dan ini adalah memang sentiasa menjadi topik utama lah yang dibincangkan untuk menerima kehadiran impact COVID-19. Ia akan menjadi topik utama. Sebab apa? Kerana kita memerlukan perspektif yang berbeza untuk kita cari satu jawapan. Jadi at least kita boleh ada check and balance di situ kan. Dan saya dapat lihat juga ramai senior-senior juga di luar sana dah mula berkecimpung dan mula menerima lah. Dan satu impact yang positif bagi saya lah, impact yang sangat positif. Dan kita pun dapat lihat juga agensi kerajaan pun sekarang ni banyak dia dah banyak menyalurkan, dia dah banyak memberi bantuan untuk kita permulaan. Supaya ini mungkin sebagai suntikan lah kan, sebagai suntikan kita pun boleh menerima peredaran semasa sekarang yang berlaku. Ini antara pandangan saya sekarang dalam suasana cakap apa, pandemik ni kan. Jadi cabaran yang tinggi lah saya boleh katakan. Cabaran yang sangat tinggi pada semua penerbit kat luar sana. Betul. Cabaran yang tinggi untuk penerbit yang orang kata bukan lahirnya daripada teknologi yang sekarang, dan advantage kepada yang beli-beli yang ada sekarang. Sebab apa? Sebab mereka dah didedahkan dengan teknologi yang baru ni. Betul. Saya itu antara sebenarnya kelebihan yang saya boleh sampaikan ialah pada adik-adik kita yang mungkin tengah bersemangat untuk melibatkan diri dengan bidang penganjuran acara ni. Jadi macam saya cakap, konteks pertamanya adalah bidang ini sekarang di dalam satu transformasi, dan mungkin satu masa nanti kita tak tahu bila endemik dah berlaku dan kita dah kembali semula ke suasana yang dulu kan, kita dah boleh start dengan penganjuran secara fizikal, kita tak tahu. Tapi apa yang saya boleh sampaikan, kelebihan sekarang di dalam penganjuran acara melalui transformasi digital ini adalah lebih kapasitinya pada anak-anak muda ni, kerana mereka memang didedahkan dengan teknologi ini daripada awalnya kan. Kalau cerita zaman saya dulu memang tak ada lah. Ni kita very precise lah. Kalau kita cerita nak MCP ni pun memang orang cakap mesyuaratnya kat seminggu lah nak menghalusikan semua benda tu kan, dengan berat apa sebagainya. Tapi kalau sekarang ni kita pun tahu teknologi dah memudahkan kepelbagaian, dan
satu advantage pada anak-anak muda sekarang ni yang ingin menceburkan diri dari segi pengurusan. Cuma mungkin aliran dia itu dah sedikit berbeza. Ini saja yang saya boleh cakapkan. Yes, betul. Saya setuju sangat dengan pendapat-pendapat daripada Cik Akmal berkenaan dengan apa orang kata situasi semasa sekarang ni, sebab belia-belia sekarang ni dia patut diberi macam sesi yang kita buat sekarang ni sangat-sangat memberi manfaat kepada mereka sebenarnya. So harap-harap penonton-penonton pun terhibur dengan sharing kita, sebab saya nampak ada daripada komen-komen ini memang sangat-sangat berinformasi dan sangat-sangat padat kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, Encik Iqmal, saya nak tanya, daripada produk Fusion sendiri, ada tak macam sekarang ni yang terbaru ni, ada ke tak event launching ke apa ke yang dibuat secara virtual? Boleh tak Encik Iqmal share? Apa yang saya boleh kongsikan kerana melalui kita bermula pada pandemik pada awal tahun 2020 kan. Ketika itu kalau saya jujur saya katakan perancangan produk Fusion Sdn Bhd ni sebenarnya kalau ikutkan jadual tu memang sangat padat menuju ke sehingga 2021. Dari segi event bersama komuniti, kita melibatkan diri dengan konsert berskala besar. Kita melibatkan diri dengan penganjuran produk-produk muzik yang lebih berskala baik dengan music videosnya, shooting music videosnya. So apabila berlakunya pandemik ni, dah tentu saya sendiri pun, perancangan saya sendiri pun semua terus tersekat kan. Jadi kita pada awalnya banyak sebenarnya benda yang kita rasa kita sedikit kecewa kerana yalah kita dah mengganggu sedikit sebanyak kita punya goals tu kan. Tapi semacam saya cakap, saya sendiri mengambil cabaran tu untuk saya cuba adapt dengan perubahan sekarang ini. Jadi apa yang perkara pertama kita buat ketika itu adalah ketika majlis ni kita cakap sebenarnya event lah, sepatutnya saya mengandung satu acara majlis menandatangani MOU bersama dengan Warner Music ketika itu, bersama dengan Todak Music, dan sepatutnya dilakukan dengan skala yang baik, skala yang besar. Ketika itu kita mungkin teruskan dengan roadshow kita bersama dengan GSC. Cinemas kan, GSC Cinemas. Kita akan pergi ke every sport city in Malaysia. Tapi yes, cinema pun terpaksa tutup. Semua terpaksa tutup. Betul. Kan? Jadi yang tak tutup online je. Betul. Kita online. So kita pergi online. Kita convertkan ke semua ideologi ini dengan mengadakan majlis menandatangani MOU bersama Warner Music buat pertama kalinya secara maya, secara virtual. Dan ini event pertama kami yang kita lakukan dengan dengan kepelbagaian kameranya, dengan ada hostnya ketika itu, dan it was our new experience ketika itu untuk kita juga, untuk kita buat satu event tanda tangan ni kan. Kita pass dokumen pun melalui secara virtual semua segala perkara kan, but it's a new experience, it's a good things for us as well ketika itu. Dan alhamdulillah ketika itu saya mendapat banyak maklum balas yang sangat baik daripada daripada syarikat-syarikat lain, dan sedikit banyak meminta kita juga untuk berkongsi cara-cara bagaimana kita membuatkan transformasi itu. At least dia nampak satu benda yang new normal for them lah. Betul. Ada menandatangani MOU ni dengan satu cara yang baru. Tapi macam saya cakap, ini antara perancangan pertama lah yang berlakunya, dan seterusnya daripada situlah kita mula menerbitkan kepelbagaian lagi lah produk-produk secara online. Kita lahirkan program karaoke daripada rumah bersama dengan Todak Music, dan kepelbagaian lagi, ada pelbagai-bagai produk lagi yang kita lahirkan. Ada yang dah keluar dan ada yang masih belum keluar lagi. Dan baru-baru ini juga saya baru saja juga menandatangani juga sebuah kontrak yang untuk kita menerbitkan sebuah konsep bagi membantu usahawan-usahawan kita ni, penggiat-penggiat seni. Penggiat-penggiat seni yang mungkin bakal diadakan pada bulan November atau Disember ini. Sama ada secara online ataupun secara hybrid, itu belum ditentukan lagi. Kita tak tentukan lagi ya. Kalau sekarang ni kita kena kreatif ya. 360. Betul lah. Kita secara kreatif. Kita kena get ready ya. Kena get ready.
Okay, tadi kita sebut pasal apa orang kata GSC, MBO, terus ada yang komen rindu GSC, rindu MBO. Sebab dah lama sangat kan tak buka. Layan Netflix je. Netflix pun dia buat duit juga dalam masa pandemik macam ni. It's a quite good punya ni kan. Betul. Okay. Dia satu peralihan orang cakap apa sekarang ni yang betul-betul kelebihannya adalah pada yang memegang teknologi. Betul. Yang memegang teknologi dia akan dapat advantage. Dia adalah satu-satunya perniagaan yang sangat berjaya sekarang ni. Okay, so mana yang penonton-penonton kita di Zoom dan FB dekat luar sana, dia harap you all semua jangan berputus asa walaupun dalam pandemik macam ni, if you all dalam orang kata umur belia-belia yang dah didedahkan dengan teknologi, then this is your apa orang kata peluang untuk berada di dalam industri event and production management ni. Okay, so jangan rasa kecewa, jangan rasa ni apa-apa yang jadi pun kita kena tetap terus berjalan. Jangan berhenti toleh belakang. Kita kena terus jalan jangan lupa tu. Okay, saya rasa kita dah di hujung ni, dah ni. Oi. Dekat nak sejam kita dah dalam dekat nak sejam dah. Kan? So saya pun tak boleh nak pick up sebab tadi ada nampak jawapan tapi dia dah sampai ke atas dekat Facebook kita. InsyaAllah kalau apa-apa nanti kita boleh refer balik kepada Facebook komen kita, and then kita akan jawab personally lah melalui PM dan sebagainya lah. Okay, baiklah Cik Iqmal, saya rasa kita dah di hujung dah ni, sangat di hujung dah, dekat nak sejam. Terima kasih Cik Iqmal, panjang lebar sebab panjang lebar kita punya perbincangan ni. Sebab apa? Dekat luar sana mungkin dia tertanya-tanya apa lagi nak jadi selepas ni, apa yang nak jadi lagi selepas ni. And then Todak is the branding yang orang kata dia dah, orang kata tak kisahlah apa-apa yang jadi pun #langgar, betul? Betul. #langgar. Okay. Alright, so apa-apa pun tak kisah apa jadi, kita daripada Todak #langgar, daripada Todak Fusion sendiri, daripada Todak Academy sendiri, kita #langgar je. Right. Okay, baik Cik Akmal, sebelum kita tamatkan sesi bersama dengan Cik Akmal di skrin kita sekarang ni, boleh berikan pesanan inspirasi kepada penonton-penonton kita yang dekat luar sana, di mana mereka mungkin ada dah jadi orang kata alamak susahnya nak berkecimpung dalam dunia ni. So mungkin ada nasihat berinspirasi daripada Encik Akmal sendiri sebagai CEO Todak Fusion. Silakan Encik Akmal. Okay, saya mengambil kesempatan ni lah sebab saya hari ini kita bercerita tentang konteks topik of penganjuran acara dan production management kan. Jadi apa yang saya boleh sampaikan, nasihat saya especially pada orang-orang muda ataupun yang baru nak berjinak-jinak dengan penganjuran acara. Pertama sekali adalah ini pandangan saya sepanjang pengalaman saya. Okay, sepanjang pengalaman saya yang saya ambil kira dan saya kongsikan kepada semua adalah perkara pertama, sebelum kita menceburkan sesuatu diri kita ni pada bidang itu adalah untuk mencintai dulu bidang itu. Okay, kerana dia akan defect. Kadang-kadang cinta tu dia tak sampai ketika itu, dia sampai kemudian. Dia ada, tapi asas daripada kita adalah untuk kita mengetahui dahulu apa yang kita perlukan, apa yang kita punya goals di situ. Jadi dan apa yang apabila kita dah memilih, contoh adik-adik ni dah pilih untuk masuk ke penganjuran acara. Dan jangan terus membayangkan yang indah-indah ni. Ini antara yang saya kena tekankan dekat sini sedikit Kerana kenapa saya kata benda ni kenapa? Sebab terlalu ramai yang saya nampak di luar sana terlalu cepat untuk terus bypass proses tu sehingga untuk menjadi seorang penerbit. Ini yang bahaya. Okay. Kerana you guys tak appreciate moment you guys di dalam konflik-konflik bawahan ni. Ini yang paling penting bagi saya. Bermula daripada bawah, tak kira apa saja pun dari segi penganjuran tu. Kalau katalah kita bermula terpaksa membantu kita punya project manager atau bermula daripada assistant crew, tidak kira apa jawatan pun sekali di bawah. Percaya cakap saya, apa saja pun peranan di dalam penganjuran acara tu ataupun produksi tu adalah sangat penting. Okay, sangat penting. Kerana percaya cakap saya, bukan ramai juga penerbit di luar sana yang apabila kita bercerita tentang soal konflik teknikal atau konflik produksi, mereka ada jawapan.
Ni yang paling utama. Jadi bila producer ni tak ada jawapan, bagaimana pasukan mereka ni nak bergantung pada mereka. Ni. Okay. Jadi ni maksud saya. Jadi nasihat saya pada yang muda lah yang baru berkecimpung ni, kalau boleh belajarlah, explore lah ke semua unit itu. Walaupun kita tahu khusus kita ni apa sebenarnya kita nak. Contoh ada orang memilih untuk kreatif, ada orang pun memilih dia nak technical saja, dia tak nak ambil tahu benda lain. Tak kira sebenarnya, benda tu tak kisah pun. You nak jadi technical, you nak jadi assistant producer, you nak jadi production manager, you nak jadi assistant production manager, benda tu tak kira. Tak kisah. Asalkan you explore betul-betul peranan di dalam bidang itu. Dan baru you akan mula tahu konflik-konflik untuk membawa you lebih jadi seorang penerbit yang lebih hebat. Jadi you tahu apa saja konflik, walaupun ada pasukan you datang cakap dengan you, okay sedikit-sedikit sebanyak ada konflik di sini, you dah ada jawapan dia dah. Kerana you dah lalu. Ni perkara yang penting. Tapi kalau you tak lalu, you takkan ada jawapan tu. Ni lah saya punya nasihat lah, pandangan saya yang boleh saya sampaikan pada semua yang ingin menceburkan diri dalam topik penganjuran acara dan juga production management. Dan jangan cepat mengalah. Janganlah sedikit hanya konflik ni kita terus rasa macam down, terus nak tinggalkan industri. Ini perkara yang kedua lah. Kalah terus. Jadi hopefully you guys boleh be strong, okay, dalam kita memeriahkan lagi industri penganjuran acara ni, penganjuran tak kira dari segi production management, TV production, all this creative industry adalah sebenarnya satu keluarga ni yang paling penting. Betul. Sebenarnya banyak sektor-sektor yang ada dalam orang kata nama je event and production, tapi dalam dia tu banyak benda yang dia melibatkan keseluruhan. Banyak melibatkan keseluruhan. Itu adalah salah satu kata tujuan daripada Todak Academy sendiri, membuka peluang kepada belia-belia dekat luar sana yang dah bekerja pun should be no problem, yang dah bekerja sebelum ni dengan produksi-produksi yang lain. Mungkin you all semua ada bercita-cita nak membuka sendiri, dan kita daripada Todak sendiri, Todak Academy sendiri mengalu-alukan kedatangan you all datang ke Todak Academy untuk belajar dan mencari ilmu di Todak Academy. InsyaAllah mungkin daripada Todak Vision dia akan memberikan orang kata experience dia secara personal. Mungkin kita akan panggil mereka untuk datang bersama-sama dalam sesi bersama-sama dengan pelajar-pelajar kita nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Betul. Sebab semua Todak kita bekerjasama sebenarnya. Yes. Semua Todak Academy, Todak Vision dan semua Todak yang lain kita bekerjasama dalam menjayakan orang kata sesebuah misi dan visi kita. Okey, baik. Terima kasih Encik Iqmal atas pesanan inspirasi tu tadi. Diharap penonton FB dan Zoom mendapat orang kata inspirasi dia, naik semula, confident dia nak berkecimpung semula dan tak stop kat situ. Okey, sangat-sangat bermanfaat untuk perkongsian kita pada hari ini untuk penonton-penonton kita di Facebook. Terima kasih sekali lagi Encik Akmal. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Alright. Terima kasih Encik Akmal. Assalamualaikum. Assalamualaikum.